KPM. Didik TV KPM. Menentukan rantau tersaur bagi 6X tolak Y sama dengan lebih besar ataupun sama dengan 60. Dekat sinilah. Okey. Apa ni? X tambah Y lebih kurang daripada ataupun sama dengan 60. Dekat sinilah. Tapi tiga mungkin kat alamak, yang mana satu ni? Ya, Sean. Hai cikgu. Hai. Cikgu, saya cuba nak selesaikan masalah ni, cikgu, tapi tak pasti betul ke, cikgu? Sebenarnya tidak tepat ni. Tidak tepat. Apa jawapannya, cikgu? Okey, sepatutnya kalau Sean tengok sini, X tambah Y kecil daripada 60, dia di bawah. Kemudian 3X tambah 8Y lebih besar daripada 240 di atas. Okey, sepatutnya, dan ini dia ada kaedah dia menentukan sepatutnya dia di bawah, jadi dia berada di antara sini sebenarnya. Okey, itu adalah jawapan yang paling tepat. Yang ini, cikgu? Betul, Chow. Macam tak faham sangat. Mungkin tapi betul, tapi macam mana cikgu dapat jawapan ni? Okey, kalau kita nak tahu jawapan, kita akan tengok pada segmen seterusnya. Salam sejahtera, anda sedang menonton slot menengah atas di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, selaku hos anda. Dan sebelum kita bermula, nak sentiasa ingatkan anda semua untuk mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani rantaian penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka, kerap cuci tangan dengan air dan sabun, pakailah gel pembasmi kuman ataupun hand sanitizer untuk memastikan tangan anda sentiasa bersih. Dan apabila anda berada di kawasan yang ada orang lain, pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada 1 meter. Dan seperti yang anda nampak tadi ya, biodata cikgu pada hari ini adalah Cikgu Ahmad. Hai Cikgu Ahmad. Hai. Sihat cikgu? Alhamdulillah, sihat. Okey, mungkin cikgu pun boleh amalkan SOP cikgu. Kita ada gel pembasmi kuman di sini. Dan kepada mereka yang menonton di rumah juga, jarak di antara saya dengan cikgu tu rasanya lebih daripada 2 meter kan cikgu? Ya, betul. Dan kita dah berkenalan dengan cikgu, dan juga sebelum kita berkenalan dengan topik kita untuk hari ini, apa kata kita berkenalan pula dengan kawan-kawan saya yang ada dalam talian. Hai semua. Itulah dia muka-muka yang akan bersama kita pada hari ini. Saya akan nyatakan nama anda, sila kenalkan diri anda ya. Kita mulakan dulu dengan Aina. Salam sejahtera. Nama saya Aina Mahira binti Ahmad Razali dari kelas 5 Al-Khawarizmi. Terima kasih Aina. Seterusnya kita ada Zakwan. Salam sejahtera. Nama saya Nik Muhammad Zakwan bin Nik Zahil daripada kelas 5 Ibn Rushd. Terima kasih. Hazim. Hai, salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hazim bin Muhammad Nasir dari kelas 5 Al-Khawarizmi. Okey, terima kasih. Seterusnya kita ada Syazana. Salam sejahtera. Nama saya Nur Syazana Akila binti Muhammadiyah daripada kelas 5 Al-Hawari. Baik, terima kasih. Dan seterusnya kita ada Ihab. Hai, salam sejahtera. Nama saya Ihab Taufik bin Abdul Hafiz Kamil daripada kelas 5 Al-Khawarizmi. Terima kasih. Dan yang terakhir, kawan karib saya, Ibu Kristina. Salam sejahtera. Nama saya Wana Kristina binti Ahmad dari kelas 5 Al-Warismi. Okey, terima kasih. Dan mereka adalah daripada Kolej Islam Sultan Alam Shah, Kisas, Klang, Selangor. Baiklah cikgu, apa sebenarnya yang kita akan belajar pada hari ini, Ibu? Okey, baiklah Sean. Pagi ni kita akan belajar tentang pengatur caraan linear. Okey, apa itu pengatur caraan linear? Okey, pengatur caraan linear adalah satu kaedah penyelesaian terbaik dalam pengurusan sumber yang terhad, iaitu dalam konteks kita nak meminimumkan atau memaksimalkan sesuatu fungsi objektif. Sebagai contoh, kita boleh tengok bagaimana industri menghasilkan
pengeluaran secara maksimum. Okey. Itu sebagai contohlah. Okey, bagaimana yang lain-lain adalah jurujual. Bagaimana jurujual meminimumkan jualan dalam sebulan? Dan yang ketiga, bagaimana kita nak membelanjakan perbelanjaan kita sebanyak 500 dalam sebulan. Itu sebagai contohlah apa yang kita boleh aplikasikan dalam pengatur caraan linear. Okey, baik cikgu. Dan tadi macam saya tanya cikgu kan, macam mana kita nak dapatkan rantau tersaut tadi kan cikgu? Ya, betul. Tapi yang tu cikgu akan jawab nanti kan cikgu? Betul. Okey, tak apa, kepada mereka yang nak tahu apakah jawapannya ataupun bagaimana kita mendapat jawapannya, jangan ke mana-mana, kita akan kembali semula ke slot menengah atas di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton slot menengah atas di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Ahmad untuk mata pelajaran kita pada hari ini, iaitu matematik tambahan. Topiknya adalah pengaturcaraan linear. Baiklah cikgu, jom kita mulakan pembelajaran kita. Okey. Silakan cikgu. Terima kasih Syang. Okey, baiklah. Sebagaimana yang telah anak-anak pelajari semasa dalam matematik tingkatan 4, okey, kita akan tengok bagaimana kita nak mewakilkan ketaksamaan Y lebih kurang dari 3 dan X lebih atau sama dengan 2 secara grafik. Okey, baiklah. Saya nak tanya Christina, okey, dan anak-anak yang lain lah. Okey, bagaimana kita nak wakilkan? Boleh tak? Sebab benda ni kita telah dipelajari semasa dalam matematik tingkatan 4. Jadi sebagai revision, kita nak tengok bagaimana anak-anak mewakilkan ketaksamaan ini dalam bentuk grafik. Boleh? Okey, maknanya mereka kena lukis sekarang kan, Ego? Ya, betul. Dia grafik maknanya kita lukis secara grafik lah. Okey, ya. Okey, kita tengok Ya. Okey, sebagai contoh, tengok jawapan anak saya ni, Christina, Ihab. Okey, betul Okey, kebanyakannya dapat menjawab dengan betul. Sebab mereka telah mempelajari topik ni semasa matematik tingkatan 4 Okey, baik. Okey, cuba kita tengok jawapan dia. Okey, terima kasih anak-anak. Okey, maka kalau tengok dekat sini, okey, Y kurang dari 3. Kita akan loretkan dia di sebelah bawah garisan Y sama dengan 3. Okey. Okey, bagaimana pula dengan X lebih atau sama dengan 2? Boleh anak-anak tunjukkan kepada saya bagaimana kita nak wakilkan ketaksamaan itu secara grafik? Ya, betul. Dan kepada mereka yang menonton di rumah pun boleh cuba sekali dan kita boleh bandingkanlah jawapan anda dengan apa yang cikgu akan tunjukkan nanti. Ya, betul. Itu yang terbaik sebenarnya. Okey, rasanya mereka dah ada okey, jawapan. Boleh angkat sikit. Saya nampak Aina dah tunjuk sikit dah. Okey, bagus. Betul ke, Ibu? Okey, kita tengok jawapan dia. Okey, kebanyakannya anak-anak menjawab dengan betul dengan tepat sekali. Okay. Kalau kita tengok, garisan X lebih besar atau sama dengan 2, kita akan loretkan dia di sebelah kanan garisan X sama dengan 2. Okey, baik. Okey. Baiklah. Okey, nampaknya kita akan tengok soalan ketaksamaan yang lebih advance, lebih panjang. Okey. Bagaimana pula kita nak wakilkan ketaksamaan linear X tolak 3Y lebih atau sama dengan negatif 6? Yang ni nampak mungkin macam agak kompleks sikit. Ya, mungkin. Okey, boleh anak-anak kita cuba tunjukkan bagaimana kita nak mewakilkan ketaksamaan linear ini dalam bentuk grafik? Okey, kita berikan masa sedikit kepada mereka, tapi nampak macam Aina macam dah siap lah. Laju Aina. Ya, ambil masa sikit tu. Okey. Ataupun di tengah pandang kamera tapi tangan dia bergerak di bawah sana lah, Ego. Ya.
Alright. Rasanya sebab mereka dapat jawab sepatutnya sebab dah belajar di tingkatan 4 matematik kan Igo? Betul. Okey. Tapi soalan ni dia macam ada ubah suai sikit. Okey. Dia macam ada beza sikit dengan apa yang telah dipelajari. Macam kalau tengok perhatikan situ, negatif 3y kan di sebelah kanan, di sebelah kiri, dia boleh menyebabkan pelajar keliru untuk membuat lorekan. Oh, okey, baik. Okey, mungkin anda boleh tunjukkan jawapan anda ya kalau dah siap. Oh. Okey. Wow. Kan. Okey, cikgu, ada yang lorekkan bahagian atas, ada yang lorekkan bahagian bawah. Apa jawapan sepatutnya? Okey. Nampak tak? Berlakunya kekeliruan di kalangan anak kita. Sebabnya, okey, baiklah. Saya tunjukkan bagaimana lorekan yang sebenar. Okey. Okey. Kalau kita ikutkan ketaksamaan ini, nilai Y ini adalah pada nilai negatif. Okey. Dan tengok pula ketaksamaan dia lebih dari atau sama. Itu menyebabkan pelajar keliru nak lorek di bahagian atas atau bawah. Okey, sepatutnya kita kena ubah suai ketaksamaan ini supaya kita jadikan perkali bagi Y adalah positif dan dia berada di sebelah kiri ketaksamaan. Sebagai contoh, okey, saya susun ketaksamaan sehingga dapat 3Y kurang dari atau sama X tambah 6. Okey. Okey, ataupun kita boleh tulis dia dalam bentuk Y lebih kurang atau sama dengan 1/3X tambah 2. Okey, daripada sinilah kita akan tentukan lorekan sebenar graf. Baik. Okey, bagaimana? Okey, kita akan lukis dulu Y sama dengan 1/3X tambah 2 ataupun 3Y sama dengan X tambah 6. Okey, daripada sinilah kita akan tentukan lorekan iaitu di bawah garisan. Kalau kita tengok ketaksamaan yang pertama, dia lebih besar, pelajar akan keliru lorek di atas. Tapi sepatutnya kita akan permudahkan ketaksamaan, baru kita akan tentukan rantau tersau yang sebenar, iaitu di bawah graf. Oh, di bawah sebab dia adalah kurang daripada ataupun sama dengan 1 Betul, X. 1/3X ya. Okey, seterusnya. Kita tengok ketaksamaan yang kedua. Okey. Okey? Boleh anak-anak cuba lorekkan rantau tersau yang mewakili ketaksamaan yang kedua, iaitu 2Y tambah 2X tambah 4 kurang dari 0. Okey, maknanya ini pun menggunakan konsep yang lebih kurang sama lah, Igo? Betul, Syam. Okey, tapi kalau tengok ketaksamaan ini, dia lebih dia macam dah bantulah untuk kita dapatkan hasil yang betul. Untuk yang sebab ada yang okey, tak apalah, saya tak nak sebut nanti terlalu banyak jawapan untuk mereka ya. Dan kepada mereka yang ada di rumah pun boleh cuba sekali untuk mendapatkan jawapan dan kita boleh bandingkan nanti ya. Okey, betul ya. Okey. Saya rasa secara kalau kita nampak dah memang seperti apa yang cikgu dah sebutkan tadi, salah satu daripada ni adalah untuk meletakkan sesuatu di bahagian kiri dan selainnya di bahagian kanan. Betul. Atau kita akan atas semak atau bawah. Satu lagi. Okey, baik. Kita akan periksa pula dengan jawapan daripada kawan-kawan saya ya. Jom kita tengok sama ada mereka dah siap ke belum. Oh, sudah. Okey, okey. So, terima kasih. Semuanya didapati dapat menjawab dengan betul lah. Oh, betul Igo? Betul. Kalau kita tengok, graf dia adalah Y negatif X tolak 2. Y sama dengan negatif X tolak 2. Okey. Baik. Dan kita akan lorekkan di bawah ke atas, Syah? Sebab dia kurang daripada saya rasa bawah Igo. Betul. Okey, kita akan lorekkan di bawah graf. Okey. Okey, saya nak tanya anak-anak saya lah. Okey, saya nak tanya Ihab. Okey, Ihab. Kalau Ihab perhatikan pada graf, kenapa adanya garisan padu dan garisan sempang? Ni, garisan yang straight ni kita panggil garisan padu. Garisan yang putus-putus ni kita panggilkan dia garisan sempang. Oh, iyalah. Kenapa ada beza tu? Ihab, boleh bantu saya? Garisan padu dia untuk mewakili simbol yang ada sama dengan, manakala untuk garisan sempang dia mewakili simbol yang tiada sama dengan. Okey, tepat sekali. Okey, saya suka jawapan tu. Okey, kalau anak-anak perhatikan, bila ada simbol ketaksamaan yang ada sama dengan, lebih kurang dan sama, kita akan gunakan garisan padu. Jika ketaksamaan yang hanya mempunyai simbol kurang atau lebih, kita menggunakan garisan sempang. Okey. Boleh, Syam? Boleh, boleh. Alright. Ya. Okey, baiklah. Ini adalah contoh soalan yang melibatkan aplikasi
penggunaan pengatur secaraan linear. Ya. Okey. Yang menjadi cabaran untuk anak-anak adalah bagaimana kita nak menterjemahkan isu atau masalah berayat ini ke dalam model matematik, iaitu dalam bentuk ketaksamaan linear. Okey, sebagai contoh, sebuah syarikat penghantaran, okey, musim-musim Covid sekarang kan, syarikat penghantaran mendapat permintaan agak tinggi. Okey, ingin menghantar 600 bungkusan ke bandar M dengan menggunakan X buah lori dan Y buah van. Pengangkutan bagi setiap bungkusan itu berdasarkan kekangan berikut. Nampak tak? Dia ada kekangan. Okey. Di mana sebuah lori hanya boleh membawa 120 bungkusan, manakala sebuah van hanya boleh membawa 50 bungkusan sahaja. Okey. Kekangan yang kedua, bilangan van yang digunakan adalah tidak lebih daripada 3 kali bilangan lori. Dan bilangan van yang digunakan adalah sekurang-kurangnya 2 buah. Okey. Nampak tak situasi tu, Sean? Nampak cikgu, tapi saya nampak terlalu banyak itu, macam agak keliru juga Ya, nampak ni. betul. Jadi, biasanya soalan akan minta kita tuliskan 3 ketaksamaan yang dapat memenuhi semua kekangan ini. Okey, bagi memudahkan anak-anak pelajar saya faham, okey, saya ringkaskan dia. Okey, kita ambil contoh kekangan yang pertama. Okey, sebuah syarikat. Okey, saya nak tanya Kristina, boleh Kristina? Okey. Boleh. Apakah idea utama sebenarnya dalam situasi kita ni? Sebuah syarikat ingin menghantar 600 bungkusan ke bandar M. Baiklah. Okey, memang kita nampak idea dia adalah sebenarnya nak menghantar 600 bungkusan ke bandar M. Okey. Tapi apa kaitan X dengan Y? X sebenarnya apa? Y sebenarnya apa? Pemboleh ubah X sebenarnya mewakili apa? X mewakili bilangan lori, manakala pemboleh ubah Y mewakili bilangan van. Okey, tepat sekali ya. Okey, baiklah. Sebenarnya nilai X tu, pemboleh ubah X mewakili bilangan lori, manakala pemboleh ubah Y mewakili bilangan van. Okey, baik. Okey, itu, dan bagaimana kita nak hubung kaitkan antara pemboleh ubah X dengan 120, pemboleh ubah Y dengan 50, ataupun adakah padanan yang betul atau tidak? Okey, kadang-kadang kita nak cuba kaitkan 600 ni macam mana pula? Apa kaitan 600, apa kaitan 120, apa kaitan 50 dengan pemboleh ubah X dan Y? Ya. Okey, baiklah. Boleh cikgu tanya Zakwan? Bagaimana kita nak kaitkan di antara nilai pemboleh ubah X dan Y dengan nilai-nilai yang ada dalam kenyataan ni? Kita boleh buat persamaan cikgu. Okey. 120X tambah 50Y kurang daripada dan sama dengan 600. Okey, tepat. Okey, sebenarnya untuk mempermudahkan pemahaman kita, saya cuba bantu dengan membuat jadual. Okey, membuat jadual iaitu tengok, nilai X tu adalah mewakili nilai lori, manakala nilai Y mewakili bilangan van. Okey, dan kekangan yang ada untuk lori hanya terbatas kepada 120 bungkusan, manakala untuk van terbatas kepada 50 bungkusan. Jadi, kita cuba kaitkan dia dengan ketaksamaan. Okey, disebabkan jumlah bungkusan adalah 600, maka kita boleh buat ketaksamaan yang wujud. Okey, kekangan ini kita boleh terjemahkan, kita boleh wakilkan dia dalam bentuk ketaksamaan linear, iaitu 120X tambah dengan 50Y kurang atau sama dengan 600. Oh, okey, faham. Ini jawapan yang sama yang Zakwan bagi tahu tadi. Betul. Okey, baik. Okey, seterusnya kekangan yang kedua. Okey, saya nak tanya Hazim. Okey, Hazim, bagaimana awak wakilkan kekangan yang kedua ini dalam bentuk ketaksamaan linear? Untuk kekangan yang kedua ni, saya boleh mewakilkan dengan Y lebih kurang atau sama dengan 3X. Okey, Y kurang atau sama dengan 3X. Okey, kita tengok jawapan betul atau tidak. Okey. Disebabkan bilangan van yang digunakan tidak lebih dari 3 kali bilangan lori, maknanya kita boleh wakilkan dia dengan nilai Y kurang atau sama dengan 3. Ya, tepat sekali apa yang Hazim bagi tahu tadi. Okey, dan kekangan yang ketiga, yang terakhir, boleh cikgu tanya Mahirah? Okey. Boleh cikgu. Sebuah syarikat mempunyai bagaimana kita nak wakilkan kekangan yang ketiga ini dalam bentuk ayat matematik, dalam bentuk ketaksamaan linear lebih tepat lagi.
Untuk yang kekarangan ketiga ni, kita boleh gunakan Y lebih besar atau sama dengan 2. Okey, tepat sekali. Tengok Okey, sekurang-kurang 2 van. Keyword dia sekurang-kurang 2 van. Sekurang-kurang. Maknanya dia boleh paling kurang berapa, Syam? 2. Ya. Boleh 3? Boleh. 4? Boleh. Satu? Satu tak boleh. Jadi kita akan wakilkan dia dengan Y lebih besar atau sama dengan 2. Okey, maka ketiga-tiga kekangan tadi kita boleh ringkaskan sebagai kekangan yang pertama, kekangan yang kedua dan kekangan yang ketiga dalam bentuk ketaksamaan linear yang ada di depan ni. Baik, cikgu. Dan oleh kerana kita dah dapat dah ketiga-tiga kekangan tersebut, cikgu, lepas ni kita akan melukis graf pula, cikgu. Betul. Tetapi sebelum tu kita akan berehat seketika dan kembali semula ke slot menengah atas di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula ke slot menengah atas di Didik TV KPM untuk mata pelajaran kita pada hari ini iaitu matematik tambahan. Dan sebelum kita berehat tadi, kita dah jumpa ataupun dah dapatkanlah ketaksamaan linear bagi tiga kekangan tersebut. Dan sekarang kita akan mulakan dengan melukis graf, ke Igu? Betul, Syah. Okey, jom kita teruskan. Baiklah. Sekarang kita dah dapat ketiga-tiga ketaksamaan dalam kekangan tadi. Okey, sekarang isu dia bagaimana kita nak mewakilkan ketaksamaan ini dalam bentuk grafik ataupun dengan bahasa kita nak lukis graf sebenarnya. Okey. Jadi untuk membina model secara grafik melalui ketiga-tiga ketaksamaan linear ini, kita akan buat, biasanya dia akan bagi skala pada paksi X dan paksi Y. Sebagai contoh, dengan menggunakan 2 cm kepada sebuah lori pada paksi X dan 2 cm kepada 2 buah van pada paksi Y, bina dan lorekkan rantau R yang memenuhi semua kekangan di atas. Untuk ini kita akan buat graf dulu, sebelum kita lorekkan. Yang pertama, sebab anak-anak saya dah pun mempelajari rantau bagaimana nak melukis graf. Jadi boleh tak saya nak minta anak-anak yang saya ni untuk mewakilkan ketiga-tiga ketaksamaan dalam bentuk graf. Kita bagi masa untuk anak-anak buat. Okey, dan juga kepada mereka yang menonton di rumah pun boleh cuba sekali dan anda boleh semaklah jawapan anda apabila cikgu terangkan nanti, ya. Okey, maknanya daripada sini sementara mereka tengah melukis graf, mungkin saya boleh tanya cikgu lah, betul ke tak kalau saya nak buat ni? Contohkan yang ketidaksamaan linear yang pertama, ya. 120x tambah 50y kurang daripada ataupun sama dengan 600. Maknanya di sini yang apa yang cikgu sebutkan tadi, y kena sebelah kiri lah, Igu. Ya, betul. Maknanya kita kena pindahkan X ke sebelah kanan. Sebenarnya kita nak melukis graf, kita tak ambil kira lagi kedudukan Y sebenarnya. Tak kira lagi? Yang paling penting dalam melukis graf, kita kena tentukan pintasan Y dengan pintasan X dulu. Itu dulu. Okey, anak-anak, kata kita periksa pula jawapan daripada kawan-kawan saya. Dah dapat jawapan ke belum? Boleh tunjuk? Silakan. Cikgu nak tengok garisan dulu. Betul atau tidak? Wow. Betul ke, Cikgu? Betul. Kebanyakan betul. Jom kita tengok satu-satu. Baiklah. Kalau kita tengok ketaksamaan yang pertama, 120x tambah 50y kurang atau sama dengan 600, kita permudahkan ketaksamaan ini kepada 12x tambah 5y kurang atau sama dengan 60. Maka daripada sini kita akan dapati
pintasan X dan pintasan Y dia, kalau kita nak senang, kita bahagikan dia 60 lah. Okey, kita bahagi semua ni 60, bahagi semua 60. Okey, kita akan permudahkan dia, kita akan dapat lebih kurang atau sama dengan 1 kan. Okey, so sini X, okey, X bahagi dengan, okey, 12 dengan 60, kalau kita simplify dapat 5. Manakala Y, kalau kita simplify 60 dengan 5, kita permudahkan 60 dengan 5, kita akan dapat 12. Okey, maknanya pintasan X berlaku pada titik 5 dan pintasan Y berlaku pada titik 12. Oh ya, betul. Nampak tak graf dia? 5 dan 12. Okey, itu kaedah untuk kita menentukan garisan bagi mewakili kepersamaan 120X tambah 50Y sama dengan 600. Okey. Kita juga boleh tulis sebagai 12X tambah 5Y sama dengan 60. Dia sama, setara nilai dia. Setara, ya. Okey. Manakala ketaksamaan yang kedua, Y kurang dari 3X, sebenarnya kita perlu melukis graf Y sama dengan 3X. Garis Y sama dengan 3X. Okey. Iaitu Y sama dengan 3X. Okey. Okey. Manakala Y lebih besar, Y besar lebih dari atau sama dengan 2, kita cuma perlu lukiskan garisan Y sama dengan 2, iaitu di sini. Okey, kalau kita tengok kat sini, okey, jawapan yang anak-anak saya bagi tadi semua betul. Oh, okey. Baik. Sebab saya yakin kerana mereka telah mempelajari topik ini dalam matematik tingkatan 4 kan. Ya, betul. Jadi sangat mudahlah untuk mereka. Okey, seterusnya kita akan tengok bagaimana kita nak menentukan rantau R. Okey, bagaimana kita nak tentukan rantau R? Okey, kita bagi masa kepada mereka untuk jawab Kak Ego. Okey. Tapi pada sini saya boleh nampak lebih kurang lah. Ini sama dengan soalan yang saya tanya cikgu pada awal tadi Kak Ego. Betul. Okey, baiklah. Boleh saya demo sikit? Okey, boleh Ego. Dekat papan putih Kak Ego? Ya. Okey, silakan Ego. Okey, kalau kita ada ketaksamaan, sepatutnya tak ada kat sini Okey, Y sama dengan 2X contoh Y sama dengan 2X. Okey, bagaimana kita nak menentukan lorekan dia Y lebih kecil daripada atau sama 2X. Okey, disebabkan dia lebih kurang, okey, maka kita akan loretkan dia di bawah garisan. Okey, itu yang pertama. Alright. Okey, bagaimana pula dengan ini sebagai contoh contoh sajalah. 2. Okey, ketaksamaan dia adalah X per 2 tambah dengan Y per 3 lebih besar atau sama dengan 1. Ini adalah bila lebih besar lah. Okey, bila lebih besar atau sama, kita tengok persamaan ketaksamaan ini, Y memang dah berada di sebelah kiri. Okey, maka kita akan loretkan dia di atas sebab dia adalah lebih besar atau sama. Okey, kita tengok kepada skrin kita. Ya, cikgu. Okey, jadi daripada ketaksamaan yang ada ketiga-tiga kekangan ni, sepatutnya kita dah boleh tahu dah di mana kawasan R yang perlu kita loretkan. Okey? Okey. Boleh kita tengok jawapan daripada anak-anak? Ya. Mungkin anda boleh tunjukkan di hadapan kamera anda loretkan yang telah pun dibuat. Wow. Ada yang warna hijau, warna merah pula, Ego. Cantik ke? Bukan cantik pula. Cantik. Betul ke Ego jawapan dia? Ya, betul. Sangat tepat. Okey. Tengok semua dapat kawasan yang saya tandakan dengan merah ni, dan kita tandakan dia sebagai R lah sebab soalan minta kita tandakan dengan R. Okey. Alright. Okey. Seterusnya, biasanya ini adalah pelajaran yang baru anak-anak belajar dalam ketaksamaan linear, dalam pengatur secaraan linear, iaitu biasanya kita akan cuba menyelesaikan masalah kekangan ini dengan apa yang diberilah. Okey, sebagai contoh, soalan minta kita cari julat bilangan lori jika 2 buah van digunakan. Baiklah,
saya nak tanya Hazim. Okey Hazim, kalau tengok dekat sini, van sebenarnya mewakili pemboleh ubah apa? Van dia mewakili pemboleh ubah Y. Okey, dan apa kaitan dengan dua tu? Dia kata kat sini, bila lori digunakan, bila disuruh cari bilangan van, disuruh cari bilangan lori bila dua buah van digunakan. Okey, maknanya apa? Sebenarnya apa? Sebenarnya dua buah van tu mewakili Y kan? Ya. Jadi sebenarnya soalan ini dia telah menetapkan pemboleh ubah bagi Y adalah 2, iaitu apabila Y sama dengan 2, maka seboleh-bolehnya untuk menjawab soalan ini, anak-anak perlulah melukis garisan Y sama dengan 2. Okey, sebagai ni yang saya gariskan warna merah. Dan kebetulan Y sama dengan 2 ni adalah sama dengan kita punya garisan yang kita lukis untuk memenuhi rantau kita tadi. Kan? Okey, ya, betul. Okey, baiklah. Syazana, boleh saya tanya awak? Okey, bagaimana kita nak menentukan julat? Kalau tengok dekat sini, garisan merah ni berada di antara mana? Kalau kita tengok pada konteks lori lah. Okey, pada paksi X tu. Apa saya tengok, dia lori dia berarti seperti koordinat 1 sampai 4. 1 sampai 4. Okey, kenapa kita tak pilih yang hujung ni? Yang hujung ni, kenapa kita tak pilih? Itu akan mewakili perpuluhan. Jadi kita nak ambil nombor bulat sebab dia adalah lori downtown. Okey, tepat sekali. Okey, kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita tengok je bucu ni, kita ambil perpuluhan. Patutnya kita kena fikir secara logik lah. Okey, di mana bilangan lori tak boleh ada perpuluhan. Jadi secara tepatnya, julat bilangan lori adalah berada di antara sini. Iaitu yang titik yang ada adalah 1 hingga 4. Okey, itu soalan yang cara menjawab soalan ni lah, soalan yang pertama. Okey, seterusnya, kemuncak dia, kita nak menjawab soalan bila melibatkan penggunaan fungsi objektif. Okey, sebagai contoh okey, jumlah kos pengangkutan maksimum jika kos pengangkutan untuk sebuah lori dan sebuah van masing-masing ialah 150 dan RM100. Okey, untuk soalan ini kita melibatkan penggunaan fungsi objektif. Di mana apa itu fungsi objektif? Fungsi objektif adalah satu fungsi yang kita terbitkan untuk menjawab permintaan, kehendak soalan. Iaitu dalam konteks kita nak mencari pengangkutan, kos pengangkutan maksimum. Ya. Okey. Jadi, saya cuba ringkaskan dengan membina satu jadual. Iaitu kos untuk sebuah lori adalah RM150. Manakala kos pengangkutan untuk sebuah van adalah RM100. Bagaimana kita nak gabung jalinkan antara 150 dengan X, 100 dengan Y, dan apa kaitan dia dengan fungsi terbitan yang kita nak itu, iaitu kos pengangkutan maksimum. Okey, saya nak tanya Ihab, boleh? Okey, baiklah Ihab. Kalau secara logik lah, awak sebagai pengusaha penghantaran barang ni, bagaimana awak nak mengira kos pengangkutan kos pengangkutan bila ada kekangan seperti mana yang dinyatakan ini? Boleh Ihab? Boleh. Saya akan masukkan nilai X dan Y itu ke dalam persamaan tu dan mendapat jawapannya. Okey, sebelum tu kita kena buat persamaan dulu. Persamaan fungsi terbitan. So agak-agak dah Ihab, apakah fungsi terbitan? Sebagai contoh saya andaikan P sebagai fungsi terbitan, iaitu kos pengangkutan maksimum. Bagaimana kita nak mencari kos pengangkutan maksimum secara formula? Apa darab apa? P 150X tambah 100Y. Okey, bagus. Itulah yang saya nak dengar. Okey, iaitu kita boleh ringkaskan kepada inilah. Kita andaikan P sebagai kos pengangkutan maksimum. Jadi kos pengangkutan maksimum adalah 150X tambah dengan 100Y. Okey.
So, kita bagaimana kita nak menentukan titik maksimum, rantau maksimum. Okey, sebelum tu boleh saya tunjukkan sikit dekat sini. Okey. Okey, Igu, silakan Igu. Ya. Okey, untuk pengetahuan semua, rantau yang kita lorek tadi, yang kita lorek warna merah tadi, itu kita panggil dia sebagai rantau tersaur. Okey. Okey, manakala titik-titik yang ada di dalam rantau ini, sebagai contoh kalau kita tengok dekat isu kita ni ada 7 titik, 1 2 3 4 5 6 7. Okey, titik-titik ni adalah dia dalam bentuk koordinat. Okey. Dan titik-titik ni dikenali sebagai nilai tersaur. Okey. Okey. Dan bagaimana kita nak mencari antara 7 titik ni, titik mana yang menghasilkan kos pengangkutan maksimum? Ya. Okey, baiklah. Boleh saya tunjuk balik kat sini? Okey, boleh. Okey. Jadi, untuk kita menentukan titik maksimum tersebut, kita akan menggunakan kaedah graf ataupun kaedah pembaris lah. Ya. Okey, sebagai contoh. Saya mengandaikan 150x tambah 100y ni, iaitu fungsi objektif kita tadi sebagai kita bandingkan dengan satu pemala. Okey, pemala ini kita boleh tentukan dengan gandaan sepunya untuk 150 dengan 100 lah. Okey, untuk contoh ni saya ambil 300. Ya. Okey, anak-anak pelajar boleh menggunakan apa-apa sahaja pemala. Contohnya 300, gandaan sepunya bagi 150 dengan 100, 300, 600, 900 dan apa sahaja. Yang penting tujuan kita bukan nak cari 300 ni. Tujuan kita adalah kita nak menentukan garisan fungsi objektif kita. Okey. Jadi, untuk kes kita ni, untuk nilai kita ambil sebagai 300. Ya. Okey, kita bahagikan dia dengan 300 semua sekali, kita akan dapatkan pintasan X dan pintasan Y. Okey, untuk kes ni pintasan X dia 2, pintasan Y dia 3. Jadi kita akan terjemahkan persamaan ini dalam bentuk fungsi objektif ni. Iaitu garisan merah ni. Garisan merah ni mewakili kita punya jumlah kos pengangkutan. Okey, dan bagaimana kita nak menentukan titik maksimum tersebut? Nilai tersaur yang menghasilkan kos pengangkutan yang maksimum. Okey, sebenarnya boleh saya demo sikit? Okey, boleh. Boleh. Okey, kita akan menggunakan pembaris. Okey, kita akan gerakkan pembaris kita ni atas atau bawah. Okey. Untuk menentukan titik maksimum tersebut. Okey. Okey. Sebagai contoh, okey, saya buat animation sikit ni. Okey, kita gerakkan dia. Okey, untuk contoh kita ni, bila kita gerakkan dia ke atas, nampak tak? Paling maksimum dia boleh pergi dekat titik ni. Okey. Jadi, boleh saya tanya Zakwan? Okey, Zakwan. Agak-agak awak, kalau nampak daripada graf awak, titik apa menghasilkan kedudukan yang maksimum dalam fungsi terbitan kita, fungsi objektif kita ni? Berdasarkan graf tersebut, titik tu adalah titik 26. Okey, tepat sekali, titik 2 dan 6. Okey. Kenapa kita tidak ambil titik di atas ni, Syam? Kalau Syam tengok, kenapa kita tak ambil titik yang atas kali ni? Saya rasa kalau kita bandingkan dengan apa yang cikgu dah terangkan tadi berkenaan dengan koordinat ataupun titik pada rantau tersaur. Okey. Titik 26 tu merupakan salah satu daripada 7 titik yang kita boleh pilih. Betul. Dan kita tidak ambil titik yang hujung ni sebab dia bukannya titik bukannya koordinat dalam bentuk nombor bulat. Ya. Dia melibatkan perpuluhan, sedangkan sebab dia bergantung kepada van dan juga betul. apa ni, lori kan, dia tak boleh separuh ataupun perpuluhan lori kan. Konteks kita adalah bilangan lori dan bilangan van. Mana ada bilangan van setengah-setengah, separuh-separuh kan. Okey. Jadi kita ambil titik-titik yang mempunyai koordinat yang nombor bulat lah. Okey, jadi okey, disebabkan kita dah tahu titik yang menghasilkan nilai kos pengangkutan maksimum tadi. Okey, sekarang kita boleh kira lah berapa kos pengangkutan maksimum. Okey, boleh anak-anak? Saya nak tanya Kristina. Okey, bagaimana Kristina menentukan kos pengangkutan maksimum apabila kita telah mengenal pasti titik yang memenuhi fungsi terbitan, fungsi objektif kita tadi? Kita perlu masukkan koordinat 26 ke dalam persamaan P. Okey, betul. So, berapa Kristina dapat? Kita kena kira sikit lah. Okey, saya bantu. Okey, berapa Kristina dapat? Okey, ini Kristina dah jawab. Kita masukkan titik 2 dan 6 ke dalam persamaan P.
Maka kita akan dapat Saya dapat 900. okey, betul. Tepat sekali. Tepat sekali. Sebanyak RM900 kos pengangkutan maksimum. Okey, kalau kita gerakkan baris kita ni ke bawah, okey, kat sini merupakan kos pengangkutan minimum. Kalau kita pilih titik 1, 2, dia akan menghasilkan kos minimum. Kalau kita gerakkan ke atas 26, dia akan menghasilkan kos maksimum. Itu beza dia. Okey. Okey, baiklah cikgu, saya rasa ini pun macam cikgu sebutkan tadi adalah lanjutan daripada apa yang kita dah belajar dari tingkatan 4 kan cikgu? Betul. Sebab itulah namanya matematik tambahan kan cikgu? Okey. Dan apakah pula jawapan yang didapati ataupun yang anda semua yang menonton di rumah tu dapat ke jawapan yang sama? Anda boleh tengok sama ada ataupun bandingkan jawapan anda dengan jawapan yang telah diberikan oleh cikgu. Kita akan berehat seketika dan kembali semula ke slot menengah atas di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton slot menengah atas di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Steven dan juga Cikgu Ahmad. Baiklah cikgu, jom kita teruskan. Okey, baiklah. Okey, untuk memantapkan penguasaan anak-anak dalam tajuk pengatur secara linear, marilah kita cuba soalan yang kedua ni. Okey, jadi anak-anak dan anak-anak di luar sana boleh mencuba soalan yang saya ambil daripada buku teks. Sebenarnya soalan ni daripada buku teks. Okey, cikgu boleh tak kembali semula kepada slide sebelum ni? Untuk mereka yang menonton di rumah, bolehlah imbas QR code yang tertera pada skrin anda. Ya. Okey, soalan ni saya ambil daripada buku teks muka surat 248 nombor 4. Okey. Jadi anak-anak di rumah boleh menyelesaikan soalan ini dengan bantuan guru masing-masing lah. Okey. Okey, baik cikgu. Dan yang untuk ni rasanya yang ni mereka boleh cubalah untuk bersama dengan guru bimbingan mereka. Tak cikgu? Betul. Okey. Okey, jadi jawapan dia? Okey. So inilah jawapan dia cikgu. Ya, betul. Okey. Okey, ini kekangan. Kemudian kita terjemahkan kekangan dalam bentuk grafik. Okey. Okey, dan rantau yang diperoleh adalah yang warna merah ni, rantau tersaur. Okey, baik. Okey, kemudian soalan tambahan bilangan minimum murid lelaki ni, okey. Okey, adalah 33 orang. Kemudian soalan yang terakhir, dia punya nilai maksimum adalah pada titik 20, 60. Okey, dan itulah jawapan dia, 2300. Okey, cikgu. Cikgu ada satu soalan untuk salah satu daripada murid kita, cikgu. Okey, betul. Okey, soalan ni soalan lisan saja. Okey. Tadi cikgu dah ajar bagaimana nak menentukan nilai maksimum atau minimum menggunakan kaedah pembaris, kaedah graf kan? Okey, cikgu nak tanya Kristina. Okey, Kristina, agak-agak awak ada tak kaedah yang lain, kaedah alternatif untuk kita menentukan nilai maksimum tanpa menggunakan pembaris? Kita boleh menggunakan pemilihan pada titik-titik bucu rantau tersaur. Okey, betul. Okey, itu adalah kaedah alternatif lah. Okey, anak-anak di rumah sebenarnya selain menggunakan kaedah pembaris, kita sebenarnya boleh menggunakan kaedah penentuan bucu rantau tersaur sebagai kaedah untuk kita menentukan nilai optimum pada fungsi objektif kita. Okey, maka kita akan kiralah. Kalau contoh soalan ni ada 4 bucu kan? Kita akan kira keempat-empat bucu, koordinat keempat-empat bucu, kita akan senaraikan, kemudian kita akan tengok nilai koordinat mana yang menghasilkan nilai maksimum. Maka itulah jawapan kita.
Okey. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Dan saya rasa sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, mungkin kita boleh tanya salah satu daripada murid yang ada dalam talian kawan saya, cikgu, untuk memberikan rumusan ataupun apa yang mereka dapat daripada pembelajaran kita hari ini. Nak tanya siapa, cikgu? Okey, saya minta Ihad. Pembelajaran pada hari ini saya sangat faham. Apa yang saya dapat daripada pembelajaran kita pada hari ini ialah saya dapat tahu bagaimana kita hendak menyelesaikan masalah berayat dengan menggunakan model matematik, dan daripada model matematik itu kita dapat membina graf dan kita dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan graf tersebut. Okey, bagus. Betul, ya? Okey, boleh. Betul. Okey. Dan boleh tak cikgu pula berikan rumusan pentaksiran berasaskan bilik darjah kepada murid kita ataupun kawan kita yang ada dalam talian, cikgu? Okey, baiklah. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak telah diajar bagaimana kita nak mewakilkan masalah berayat ini dalam menggunakan permodelan matematik, iaitu dengan menulis dalam bentuk ketaksamaan linear. Okey, seterusnya daripada ketaksamaan linear kita akan terjemahkan dia mewakilkan ketaksamaan linear itu dalam bentuk grafik. Okey, seterusnya daripada daripada graf kita akan belajar bagaimana menentukan fungsi objektif kita. Sebagai contoh, untuk mencari nilai maksimum atau nilai minimum dalam fungsi objektif kita. Okey, itu yang kita belajar pada hari inilah. Okey, sebagai contoh untuk soalan tadi, anak-anak kita telah mencapai tahap 5 lah. Sebab dia berjaya mewakilkan membuat perwakilan matematik dengan menulis ketaksamaan linear, kemudian mewakilkan ketaksamaan linear itu dalam bentuk grafik. Kemudian daripada graf mereka dapat menentukan penyelesaian tersaur dengan menggunakan koordinat-koordinat dan fungsi terbitan, fungsi objektif kita tadi. Okey? Okey, tahniah kepada murid kita yang ada dalam talian dan juga kepada mereka yang menonton di rumah. Harap-harap ia boleh membantu anda dan juga memberi manfaat kepada anda semua daripada pembelajaran kita hari ini. Dan cikgu, saya nak tanya, kalau murid kita sama ada dalam talian ataupun di rumah, kalau mereka nak dapatkan latihan daripada mana, cikgu? Okey, sebenarnya banyak sumber bahan-bahan yang telah disediakan untuk anak-anak sekalian. Okey, anak-anak boleh melihat pada Sumberku. Okey, Sumberku merupakan satu platform untuk anak-anak mendapatkan sumber-sumber latihan untuk bukan saja untuk subjek kita, dan subjek-subjek lain pun boleh dapat kat situ. Okeylah, dan seperti yang anda nampak di skrin anda sekarang, terdapat pautan kepada laman sesawangnya, iaitu sumberku.moi-dl.edu.my. Dan itulah saja untuk pembelajaran kita pada hari ini, dan kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya di slot menengah atas Didik TV KPM. Jumpa di sana.